Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk subjek sejarah tahun 6, unit 1, lahirnya sebuah cinta. Okey, nama cikgu Siti Halijah binti Nabah. Baik, kita terus je pergi kepada. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Tapi sebelum tu kita imbas sedikitlah apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Di mana Tuanku Abdul Rahman telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia di Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Baik, sebab-sebab pembentukan Malaysia ni ada 3. Yang pertama, menjamin keselamatan negara, terutama sekali dalam menghadapi ancaman komunis. Yang kedua, memajukan sosioekonomi. Yang ketiga, mencapai keseimbangan kaum. Baik, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada tajuk pembelajaran kita untuk hari ini iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Seperti yang cikgu dah kata sebelum ni, pada 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia dan di Singapura ya. Dan apabila Tunku Abdul Rahman telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia ini di sana, beliau tidak berhenti di situ. Beliau telah berusaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia. Okay? Beliau telah mempergiatkan pelbagai usaha dari segi permufakatan, perundingan dan juga proses perundangan bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Setelah itu, pada Julai 1961, lebih kurang 2 bulan selepas Tunku Abdul Rahman menyatakan gagasan pembentukan Malaysia ini, JPMM iaitu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan. JPMM ini adalah berfungsi ataupun bertujuan untuk memperjelaskan konsep Malaysia kepada perwakilan. Okay, semua perwakilan daripada Sabah, Sarawak dan Brunei, di sini cikgu terlupa Singapura juga, bagi mengurangkan atau mengelakkan salah faham tentang konsep pembentukan Malaysia ini. Dan JPMM ini dipengerusikan oleh Donald Stephen. Dan pada ketika ini Brunei dia cuma sebagai pemerhati sahaja kerana Brunei belum bersedia lagi untuk sertai gabungan pembentukan Malaysia. Dan sepanjang JPMM ini ditubuhkan sebanyak 4 kali perjumpaan telah pun dilaksanakan. Mereka telah menjalankan perjumpaan sebanyak 4 kali di Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Okey, 6 bulan selepas sahaja penubuhan JPPM ya, JPPM Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan. Suruhanjaya Cobalt ini mengambil nama sempena nama pengerusinya, pengerusi Suruhanjaya Cobalt ni iaitu Cobalt. Dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menubuhkan Suruhanjaya ini. Tujuan dia adalah untuk menilai reaksi penduduk di negeri-negeri yang terlibat. Maksudnya dia nak tahu penduduk di Sabah ataupun Borneo Utara dan di Sarawak ni, mereka bersetuju ke tak bersetuju untuk sertai Malaysia. Baik, ini adalah ahli-ahli Suruhanjaya yang tertinggi. Ada 5 orang kesemuanya. Seperti anda boleh lihat ya, dalam buku teks pun ada. Awak boleh rujuk muka surat 4. Okey. Baik, Suruhanjaya Cobalt ni telah pun ditubuhkan dan dilaksanakan. Mereka telah menjalankan pelbagai usaha dan tinjauan. Hasil dapatan mereka pada 18 April 1962, 80% daripada masyarakat penduduk di Borneo Utara dan Sarawak setuju untuk menyertai Malaysia. Ini adalah dia punya pembahagian dia, di mana 1/3 setuju tanpa syarat. Yang 1/3 lagi dengan syarat. Dan 1/3 lagi mereka mereka menyatakan bahawa mereka nak merdeka sebelum bergabung dengan Malaysia. Manakala sebahagian yang lagi ingin kekal berada di bawah pemerintahan British.
Baiklah, kalau tadi Suruhanjaya Cobalt ini lebih bertumpu kepada reaksi di Sabah dan Sarawak, sebab kita pun, Singapura pun menyatakan keinginannya untuk menyertai Malaysia juga. Satu referendum dijalankan di Singapura, iaitu pungutan suara untuk melihat penerimaan rakyat Singapura terhadap pembentukan Malaysia ni, dan hasilnya 71% penduduk Singapura bersetuju untuk bergabung dan menyertai Malaysia. Okay, setelah berusaha hampir 2 tahun daripada start pembentukan Malaysia ini diperkenalkan pada Mei 1961, akhirnya pada Julai 1963, Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Cobalt tadi, dan persetujuan telah dicapai untuk tubuhkan Malaysia. Setelah itu, Singapura tadi pun mereka bersetuju, rakyat ini bersetuju, maka perjanjian Malaysia ditandatangani. Ada wakil British, Persekutuan Tanah Melayu, wakil Sarawak, wakil Borneo Utara dan juga Singapura. Brunei dia tak masuk ya. Dia akhirnya menarik diri daripada menyertai pembentukan Malaysia ini. Baik, sebaik sahaja perjanjian Malaysia ini ditandatangani, terdapat tentangan daripada dua negara, iaitu daripada Filipina dan juga daripada Indonesia. Filipina menentang kerana mereka mengatakan bahawa dalam waktu itu mereka sebenarnya cuba menuntut Borneo Utara ini kerana pada mereka Borneo Utara ini adalah hak mereka. Jadi apabila dia bergabung dengan Malaysia, nanti dia akan menjejaskan tuntutan Filipina ini terhadap Borneo Utara. Manakala Indonesia menentang pula kerana dari segi geografinya, Indonesia ini lebih dekat dengan Borneo Utara dan Sarawak. Jadi mereka juga mempunyai impian sebenarnya. Indonesia mempunyai impian untuk mengajak Borneo Utara dan Sarawak ini bergabung dan membentuk satu negara. Dan apabila ini berlaku ketegangan politik di sini, PBB telah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persengketaan ini, dan PBB sendiri yang bergerak untuk mendapatkan mendapatkan sendiri maklumat sama ada penduduk di Sarawak dan Borneo Utara ini, apakah mereka ni betul-betul menerima dan rela hati untuk menyertai Malaysia ataupun tidak. Setelah penyelidikan dan penyiasatan dijalankan, akhirnya PBB mendapati bahawa memang majoriti penduduk di Sarawak dan juga Borneo Utara ini bersetuju untuk menyertai Malaysia. Dan akhirnya pada September 1963, setelah melalui pelbagai kesukaran, pelbagai tentangan, akhirnya pada 16 September 1963 Malaysia telah diisytiharkan. Maka adalah Malaysia sehingga hari ini. Cumanya Malaysia pada hari ini adalah Malaysia tanpa Singapura, kerana Singapura telah keluar daripada Malaysia. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Harap anda semua dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Sehingga kita bertemu lagi di hari dan waktu yang lain. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video daripada cikgu. Assalamualaikum.